Alhamdulillah bertemu malam ni. Okey, saya nak perkenalkan seberingkas mengenai CBM Kak Nozana Yahya. Beliau bermula Forever pada tahun penghujung 2016. Bukan sebab bisnes tapi asbab sakit. Punca utama sebab migraine. Suami pula kolesterol tinggi. Anak-anak keluar masuk hospital, ibu pula kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Kejayaan beliau di Forever merupakan CBM pertama di Putrajaya, LCM pada tahun 2020, F2D level 1, Eagle Manager 4 kali, EMR 2018 di Phoenix, USA, EMR 2019 di Dallas, EMR 2020 di Bahamas, EMR 2021 di Phoenix, USA. Telah pergi local trip ke Bangkok pada tahun 2018. Merupakan usahawan part-time dalam bisnes. Beliau merupakan top 8 Malaysia pada tahun 2018. Non-manager business builder. Beliau mempunyai sijil Master on Software Engineering. Sedikit ringkas mengenai Kak Zana. Saya serahkan kelas ni pada CBM Nozana Yahya. Okey, pagi semua. Pagi. Assalamualaikum. Okey. Salam. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, siapa dah bersedia tekan 3? Nak tengok dekat ruangan chat. 3. Okey, selagi tak tekan 3 saya tak mulakan. Cepat tekan 3 sebab kita nak tengok. Are you ready? 3. Are you ready? Okey, lepas tu make sure you all ada buku, nota dan pen khas untuk belajar produk. Jangan campur dengan buku sekolah anak-anak. Jangan campur dengan buku sekolah ataupun buku-buku masakan yang kita tulis atau buku resipi. So get ready buku khas. Kat situ buku yang melibatkan apa-apa yang kita belajar dekat Forever, semua kita tulis kat situ. Satu kali, satu lagi. Tambah ada. Bang. Okey, jap. Saya tutup mute dulu. Okey. Sekarang ni kita ada hampir 36 partisipan. Saya ucapkan selamat datang dan pagi-pagi semua. So hari ni nampak ada kelainan sikit topik sebab saya bawa mengenai masalah kegemukan di kalangan kanak-kanak. Jadi kita ada 10 tips cara bagaimana nak mengatasi masalah ini, tips-tips dari segi pemakanan dan tips menggunakan suplemen Forever agar dia dapat membantu balancekan balik masalah anak-anak kita. Okey, untuk tidak buang masa lagi, sebelum saya start kelas, so saya nak you all tekan 9, dah ready. So are you ready? 9, okey. Jom, 9, belum ramai lagi cakap 9 lagi, 9, are you ready? 9. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, niatkan dalam hati you all nak belajar kerana Allah dan secara tak langsung boleh membantu ilmu ni untuk kita manfaatkan pada orang lain. Okey? Okey. Sekejap saya share. Okey, saya share screen sekarang. Okey, nampak tak skrin? Kalau nampak tekan 3. Sekejap mana chat? 3 sebab saya dah mute kan semua orang. Okey, 3 dah ada. Okey, alhamdulillah. Okey, sekejap
Okey, saya dikenali daripada kawan, just panggil Kak Zana je lah. So tadi dah ada tee up daripada Puan Puan Fazila, Supervisor Puan Fazila. Okey, untuk tak buang masa lagi, kita teruskan topik yang utama. Oh, ada ni jap saya. Okey. So perasan tak sekarang ni banyak isu selain daripada kita nampak isu kegemukan daripada di kalangan orang dewasa, tetapi anak-anak kita tak terlepas daripada masalah ni. Perasan tak? Jadi masalah kegemukan kanak-kanak dia adalah masalah yang begitu merunsingkan, merunsingkan di kalangan pemerintah, dan tentu masalah kepada kerajaan, masalah kepada ibu bapa dan masalah kepada anak-anak tu sendiri. So kita tengok masalah kegemukan. Dia tutup dia punya ni jap. Tolong mute Tolong mute sebab dia mengganggu tiba-tiba je suara tu tadi kan. Okey. Oh. Sekejap Okey. Okey, jadi masalah kegemukan ni kalau mengikut kajian Chinese University of Hong Kong, contohnya pelajar dekat Hong Kong telah meningkat daripada 11.3 kepada 22.5. Dari 8.9 kepada 16.8% untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan. Ini menunjukkan terdapat 24 ke 44 golongan dewasa yang kegemukannya mempunyai masalah yang sama. Okey, jap. Minta mute. Alright. Ada gangguan. Okey, jadi secara tak langsung 60% kanak-kanak yang berumur 5 ke 15 tahun terlibat, dan sekurang-kurangnya satu faktor penyumbang adalah masalah dari segi kesihatan, iaitu kardio, meningkatkan masalah jantung, kan, masalah kencing manis, stroke dan masalah kegagalan ginjal. Nampak kecil-kecil lagi dah ada masalah penyakit yang agak kritikal. Jadi ini menggusarkan pihak kerajaan, pihak ibu bapa dan anak-anak tu sendiri. Dan kalau kita dapati daripada surat khabar, banyak surat khabar menyatakan masalah isu kegemukan di kalangan kanak-kanak. Tengok 16.8 juta rakyat obesiti. Daripada jumlah tu 30% adalah di kalangan kanak-kanak Malaysia yang gemuk. Tadi kita baca tadi daripada negara China, tapi sekarang ni dekat negara kita pula sendiri. So 15% daripada persen tersebut dekat dalam artikel ni mengatakan kanak-kanak Malaysia gemuk. Nampak, kalau dia nak lari pun susah ni nanti kalau dia punya badan yang berisi. Sebab apa? Kesan daripada obesiti tu akan memberi kesan kepada negara pada 20 tahun akan datang. Dan kalau kita tengok ni, kelaziman obesiti dalam kalangan anak-anak, kanak-kanak semakin meningkat di seluruh dunia. Dia dah jadi kebimbangan bukan dekat negara tersebut tetapi di seluruh dunia. Jadi isu ni bukan isu biasa-biasa. Dia jadi isu yang luar biasa. So dianggarkan 2020, sekarang ni dah terlalu hampir dah. Kita dah 2021, hampir 60 juta kanak-kanak mengalami berat badan dan obes. Apatah lagi dengan pandemik sekarang ni, budak-budak dah tak pergi sekolah, duduk rumah, mak-mak macam kita ni dah kena asyik masak. Jadi bukan kata anak aja naik, mak pun sama-sama naik, satu family naik. Jadi kat sini kita kena berhati-hati sebab kesan dia amat berbahaya. Dia mendatangkan penyakit. Okey. So jadi kita tengok dari segi angka dekat sini, CRC 30 ni merupakan salah satu source World Health Organization di seluruh dunia mendapati peningkatan yang begitu ketara, dan Malaysia adalah tempat kedua. Ya Allah, begitu memalukan. Memalukan, menakutkan. Sebab untuk jangka masa akan datang negara, dan bukan kata negara, anak itu akan menghadapi masalah yang banyak dari segi
peningkatan penyakit dan sebagainya. Nampak? Paling rendah Vietnam. Ini merupakan negara yang begitu mengambil berat tentang pemakanan. So kita adalah nombor 2 selepas Brunei. Allahu Akbar. Yang ketiga Thailand. So kita janganlah kalau boleh tak naklah Malaysia jadi tempat pertama pula setelah kita berada nombor 2. Jadi kita kena hati-hati. Jadi ini tanggungjawab bukan pada negara sahaja tetapi pada ibu bapa yang menjaga anak-anak tersebut. Okay, peranan yang paling utama sekali lah. So pada masa kini kegemukan ni kalau menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC yang tadi, kegemukan di kalangan kanak-kanak telah melebihi 3 kali ganda berbanding 30 tahun yang lalu. Sebab apa? Pemakanan zaman sekarang memang amat-amat mencabar. So kegemukan ni boleh meningkatkan risiko penyakit kronik. Ini yang kita tak nak. Sebab ini yang menyebabkan masalah mengganggu mereka pada akan datang iaitu zaman mereka dewasa. So kanak-kanak sihat dan kuat. Jadi semua ibu bapa termasuk saya kan dengan ibu-ibu yang ada dekat dalam chat ni, saya percaya semua ibu berharap anak-anak mereka akan membesar dengan sihat dan mempunyai tubuh yang kuat. Jadi benda ni semua perlulah bergantung pada si tukang masak iaitu terutama ibu yang ada kat rumah dan didikkan kita ni sebagai parent kepada anak yang kita nak bagi makan. Sebab budak ni dia akan makan apa yang kita bagi dan kita juga sebagai ibu bapa kena kuat Kalau dia nak ni kita dah tahu pemakanan tu tidak elok bagi dia, kita tak boleh bagi ikut apa yang dia nak. Jadi ia bergantung pada diet yang sihat dan nutrition yang seimbang bagi kanak-kanak membesar normal dan sihat. Jadi memang bukan mudah sebab kita nak bertarung dengan anak sebab dia suka makanan yang fast food, yang benda tu. Jadi ibu-ibu kena start daripada awal didik anak-anak kecil kita supaya memilih makanan yang bernutrisi. So tujuannya untuk apa? Sebab anak-anak ini akan membesar dengan pertumbuhan dan pembesaran yang semakin meningkat dan perkembangan mental yang begitu meningkat untuk membolehkan dia membesar dengan cukup nutrition supaya dia jadi anak yang sihat dan bijak. Okey? Okey. Jadi apa pula kesan kepada malnutrisi? Apa itu malnutrisi? Iaitu nutrisi yang tak teratur. So dalam gambar ni kita macam ibu-ibu semua tak nak anak kita jadi gini sebab kita dah tahu dah. Kalau dengan rupa gini, dengan dia nak angkat badan dia berat, dia nak bergerak payah dan ini menimbulkan masalah. Masalah pada anak, pada ibu bapa dan berat lagi mata yang memandang iaitu ibu bapa tu sendiri. Kan? Sebab kita tahu. Sebab benda ni akan menyebabkan diorang akan rendah keyakinan dan sebagainya. Okey, kurang nutrisi menyebabkan apa? Pertumbuhan kurang normal. Kita tengok pertumbuhan kurang normal, tengok dengan badan dia penuh isi-isi kat sini kan. Jadi benda ni bukan jadi kegembiraan, benda ni kena menjadi satu ketakutan kepada ibu bapa. Sebab jangan kita beranggapan anak kita kenyang makan, maknanya kita berlomba dengan diorang, anak kita sihat, makan yang cukup. Tidak. Itu sebenarnya tak betul. Ini adalah petanda terlebih. Sebab apa? Nutrition tidak teratur. Kita nak dia sihat, berisi tapi sihat tetapi jangan terlebih. So terlebih nutrisi ni menyebabkan apa? Ni yang pertama. Kegemukan, darah tinggi, kencing manis, tekanan darah tinggi. Ini yang kita tak nak. Saya pernah jumpa budak darjah 2 kena kencing manis. Sebab apa? Minum air kotak. Sebab kita tak boleh kontrol anak kita dekat sekolah. Kita bagi duit, dia pergi beli nugget. Dia pergi kentang goreng. Kadang-kadang kita bagi dia bekal. Kadang-kadang kita tak sempat bagi dia bekal. Jadi langkah yang kita ni sebagai ibu ni ataupun ibu apa memang agak mencabar. Sebab dia boleh orang kata berdisiplin depan kita. Tapi dekat luar, dekat sekolah dah terlepas daripada kandang payah. Jadi walau macam mana pun kita sebagai ibu apa memang perlu buatlah langkah educate anak kita kan, ajar daripada awal, terangkan dia pasal pemakanan begini apa jadinya. InsyaAllah saya rasa mereka faham. Daripada rumah kita kena educate, kita kena start mula dulu bagi makanan-makanan yang
bernutrisi. So 7 nutrition penting untuk anak-anak kita sihat, berkembang, pertumbuhan otak dia berkembang, pertumbuhan saraf, tisu dia sihat. Jadi pertama bijirin. First kita bagi nasi dah bihun. Ia bukan saja membekalkan tenaga dalam bentuk kanji dan karbohidrat tetapi juga mengandungi serabut, protein, vitamin A, B, E, fosforus, zat besi, kalium dan sebagainya. Penggunaan tertinggi adalah antara semua kumpulan makanan. Jadi kalau boleh ibu-ibu dapat luangkan masa untuk masak sendiri Kalau kita pergi kat luar, diorang banyak guna perasa. Kan, kadang-kadang dia orang letak perasa lebih banyak, jadi kita rasa mihun tu sedap. Tapi kalau dapat ibu-ibu dapat luangkan masa untuk masakkan untuk anak, kita sendiri tahu apa yang kita masukkan dalam makanan tersebut. Okay, ini salah satu membendung lah kepada ke arah pemakanan yang tak sihat yang anak kita ambil kat luar yang kita tak tahu. Ataupun mengelakkan membeli makanan dekat luar. Alright. So buah-buahan dan sayur-sayuran, yang ini amat penting. Yang ini saya bagi tahu kita kena educate daripada dia kecil supaya dia tak rasa janggal nak makan buah dan sayur. Memang kalau macam saya sendiri berperang. Saya sendiri berperang dengan anak-anak macam mana nak bagi buah dan sayur. Tapi memang bukan mudah, but it can be done. Kalau kita sendiri makan buah, kita sendiri makan sayur, dia nanti akan ikut apa yang kita makan. Tapi kena didik daripada awal. Jangan dia dah besar. Memang besar memang mana dah tak nak. Melentur bulu daripada rebung. So ini peranan ibu bapa sebagai penjaga kepada anak. Kena start dari situ. So ia merupakan sebagai sumber utama vitamin dan mineral yang diperlukan untuk pembesaran badan dan mental. Penting sebab perkembangan otak anak-anak. Sebab dia nak belajar kan. Dan menggalakkan lagi satu, sistem imun. Kan? Lah ni kita kena jaga imun sebab imun yang kuat membantu mengelakkan serangan luar. Daripada apa? Daripada isu yang kita hadapi sekarang. So harap-harap benda tu semakin dapat dipulihkan sebab sistem imun yang kuat perlu ada nutrition yang lengkap kepada anak-anak dengan pengambilan suplemen yang organik, yang sihat untuk dia makan seimbang. Kemudian telur, daging dan tenusu. Penting untuk anak-anak untuk mereka makan bagi membekalkan protein dan kalsium. Sebab budak-budak ni nak membesar kan. Benda ni penting untuk bantu apa? Untuk pulihkan sel, untuk galakkan metabolism, untuk kekalkan tulang, gigi. Perasan tak anak-anak kecil kita bila dah cukup umur gigi dia dah patah, gigi susu dah patah, keluar gigi kekal. So benda-benda ni dia perlu makan untuk membantu pertumbuhan sel yang sihat. Sebab gigi yang patah tu perlukan gigi baru dan dia perlukan mineral ni untuk membantu meneruskan proses penumbesaran mereka mengikut sunatullah, iaitu proses dia berkembang setelah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dan seterusnya. So tetapi jika berlebihan, yang ini kita kena tahu juga dia akan menyebabkan kegemukan dan kolesterol tinggi. Jangan terlebih, dia jadi problem. Jangan terkurang pun jadi problem. So kita kena jadi pertengahan. Cukup-cukup untuk keperluan dia. Okey, garam, gula dan lemak pun diperlukan. Untuk apa? Sebab ia merupakan piramid makanan yang patut dimakan sikit. Kat sini kalau tak jaga garam, gula, lemak, kalau perasan dia banyak dekat makanan yang fast food. Perasan tak? Fast food. Jadi kalau terlebih ni memang bahaya. Sedangkan dia duduk dekat piramid makanan yang teratas yang perlukan sedikit saja. That's why bila benda ni terlebih dia menyebabkan mudarat kepada kesihatan. Kat sini kita sebagai penjaga amat main peranan untuk tengok pemakanan anak-anak kita. So 7 nutrition yang diperlukan oleh tubuh untuk anak-anak kita ni, protein, lemak, karbo, air, vitamin, mineral dan fiber amat penting untuk memulihkan pertumbuhan yang sihat untuk mereka yang kita sayang. Okey, untuk nutrition yang seimbang, tabiat makanan yang baik harus dipupuk dan fokus pada kualiti dan kuantiti dan bukan jenis makanan. Okey, so bagaimana nak atasi masalah kanak-kanak gemuk ni?
Okey, yang ini saya menyarankan penglibatan ibu dan ayah ataupun satu family kena sama-sama support anak-anak kita untuk buat aktiviti ni bersama. Sebab kalau dia buat seorang-seorang dia boring. Dia takkan buat, might be dia takkan buat. So apa yang kita buat? Kita boleh ajak dia bersenam, even dekat rumah pun boleh kalau kita tak boleh keluar kat sini kan. Kita boleh bergerak dekat rumah. So aktiviti-aktiviti ni ajak dia bersama. Kalau berlari tengok keadaan. Kalau sekarang ni dah banyak open, perlu ibu bapa bersama anak-anak jadikan satu aktiviti waktu pagi bersama anak-anak pergi jogging ke kan, jalan sambil jalan laju ke atau sebagainya untuk membolehkan makanan dapat dibakar. Secara tak langsung habit ni akan membolehkan anak ikut apa yang ibu dan ayah dia buat agar dia pun sama-sama termotivate dan buat aktiviti bersama kita. So, aktiviti selain daripada berlari, berenang, berbasikal dan pastikan ibu-ibu dan bapa anaknya dalam masa 3 ke 6 hari dalam seminggu tu dia ada makan buah dan sayuran dimasukkan dalam pemakanan dia seharian. Benda ni penting. Sebab kadang-kadang kita banyak mengambil berat tentang masalah kepada orang yang dewasa yang ada masalah tetapi kita terlupa anak-anak kita perlukan keseimbangan nutrition untuk membolehkan dia punya tumbesaran dia berjalan lancar dan mengelakkan masalah penyakit kronik apabila dia orang dewasa kelak. Nampak tak? Jangan terlupa pada anak yang masih kecil ni kita kena ambil berat. So masalah kita pula, anak-anak kita pula cerewet pula pada makanan. Itu sebab Zana bagi tahu salah satu cara memang kena didik daripada awal. Kalau daripada awal dia tak nak, memang kita berperang sikit lah. Mak-mak kan nak bagi makan memang macam orang kata berperang jugalah nak bagi dia makan. Tapi inilah salah satu cara macam mana nak didik dia. Mula-mula dia agak sukar tapi lama-lama dia dah terbiasa. Sebab kita tak nak bila dah biasa sayur pun tak nak makan, buah pun tak nak makan, ikan tak nak makan, dia makan ayam aja. Cabaran masalah ayam ni belum satu cerita. Ayam dengan injection dengan hormon dan sebagainya kan. Itulah satu cerita kan. Dengan sayur tak ambil, dia makan ayam. Lepas tu lauk lah apa? Lauk kicap. Sebab itu adalah salah satu yang saya hadapi pada anak saya. Jadi apa yang saya buat kan, salah satunya saya terpaksa kawal makanan dia, saya kena swab dia sendiri. Dekat situ memang kita tahu apa benda yang dia masuk dalam makan dia. Kalau tidak, kicap. Kan? Okey, so kesan cerewet terhadap makanan. Cerewet terhadap makanan dengan makanan segera, snack yang berlemak tinggi, kurang serabut menyebabkan pemakanan tidak seimbang. Inilah menyebabkan punca masalah kegemukan atau masalah berat badan kurang berat badan. Terlebih jadi gemuk, kurang dan jadi berat badan anak kita kurus pula. So kajian menunjukkan 43.2% kanak-kanak cerewet tentang makan. Hampir dekat 50 kan. So 60% daripada mereka makan makanan yang kurang satu sajian sayuran dan satu sajian buahan setiap hari. Dan hampir separuh tidak mempunyai hidangan yang lengkap. Kadang-kadang dia makan kicap dengan telur goreng je. Kicap, telur goreng. Kita pun pening. Mak pun jadi pening. Bukan tak ada lauk, dia tak nak makan. Jadi memanglah kita kena buat sesuatu untuk mengatasi masalah ni supaya dia tak jadi berterusan. So, salah satu daripadanya yang kita kena ambil kira untuk mengatasi masalah ni, pertama kita kena pastikan kepentingan bersarapan pagi. Okey, so sekarang ni kita ada hampir 73 partisipan. So kalau yang baru masuk, selamat datang. Kita tengah present mengenai khas untuk kanak-kanak punya perkembangan nutrition. Okey, so saya sambung balik. So kepentingan anak-anak bersarapan pagi. Benda ni jangan skip. So hasil daripada kajian mengikut penyelidikan Chinese University of Hong Kong, 10% pelajar sekolah rendah tidak makan sarapan pagi tetapi berat badan bertambah sebab makan snack.
Okey, oleh kerana sekarang ni pandemik, anak-anak duduk dekat rumah. So ibu-ibu yang memasak dekat rumah kena make sure nutrition yang seimbang. Kalau dulu dia pergi kat sekolah kita tak boleh nak kontrol. So sekarang kat rumah ibu-ibu dah boleh kontrol. Pastikan pemakanan diorang sarapan pagi tu mesti ada. Jangan dia tunggu sampai tengah hari baru dia nak makan. Memang kena berpegang lah, memang kena suruh anak kita makan. Sebab apa? Kesan dia boleh menyebabkan perkembangan otak. Dia menjejaskan perkembangan otak anak kita. Dan dia menyebabkan bila nak belajar kan, walaupun dia tak pergi kelas, dia orang ada online kelas, dia menyebabkan concentration dia tak boleh dapat ditumpukan. Bila tak dapat tumpu, terjejas bila dia nak belajar kan. So sebab apa benda tu berlaku? Sebab bila kita tak sarapan, kandungan gula dalam darah rendah dan menyebabkan emosi kurang stabil. Itu yang kadang-kadang dia belajar, dia mengamuk tu. Ataupun paling tidak dia tidur. Kan. Kalau kat kelas, kalau saya masih belajar dulu, ada yang kena baling apa? Ingat tak kalau kita tertidur dalam kelas atau sebagainya, cikgu baling kapur, pang, aduh miung tak kan? Tapi kalau dah belajar online, silap-silap kita tak perasan dia sepanjang kelas tu dia tidur. So benda ni walaupun kita pandemik, anak-anak belajar secara online, ibulah biasa ayah kurang sikit. Ibu ataupun ibu yang ada dekat rumah kena make sure sediakan diorang makanan sarapan pagi. Bagi mengelakkan benda ni lah. So kesan kegemukan terhadap kesihatan dan mental, ini yang kita takut. Sebab macam Zana bagi tahu tadi kan, kita terlalu ambil berat tentang kesihatan kita yang dah berumur. Tetapi kita lupa anak-anak kita pun perlu perhatian untuk mengelak berlaku benda ni. Penyakit yang risiko tinggi ni. Yang ni kita takut ni. So kita kena jaga dia daripada awal. So apa dia penyakit tersebut? Diabetes. Tak mustahil budak darjah 2 saya dah jumpa dah diabetes. Lepas tu tahap kolesterol yang tinggi. Ini penyakit sebenarnya penyakit orang tua. Tapi kita kena, that's why Zana kata kena make sure lah benda ni supaya anak-anak kita tak mewarisi penyakit ni. Kemudian hyperlipidemia iaitu paras lipid atau lemak tinggi dalam darah. Ini adalah punca pemakanan fast food. Lemak-lemak kan. Ini kena make sure. Kemudian sleep apnea iaitu gangguan nafas semasa tidur. Perasan tak berdengkur sebab terlalu gemuk kan, berdengkur. Jadi dia tidur macam nafas tak cukup yang kita tengok kan. Jadi benda ni lah. Kemudian hati berlemak. Bahaya hati berlemak dan serta masalah sendi. So kita tak nak mereka yang terlalu kecil kan, yang baru nak hidup dan melalui penyakit kronik ni. Berbanding penyakit ni adalah penyakit orang tua macam umur-umur yang dah ke 40 ke 50 ke atas. Tetapi now this problem dah berlaku pada anak-anak zaman lah ni disebabkan cabaran pemakanan kita sekarang. Okay? So kena hati-hati So apa kesan pada kanak-kanak yang gemuk ni? Mereka mempunyai kurang keyakinan diri. Sekarang ni kita tak nampak sebab dia tak masuk kelas. Dia belajar online. Tapi bila dah masuk kelas nanti kan, apa perasaan dia apabila dia berhadapan dengan kawan-kawan sekolah. So benda ni lah yang akan menjadi masalah kepada mereka, iaitu kurang yakin diri. Keputusan akademik pun kurang baik, rasa terasing, murung. Yang ni yang kita tak nak. So ini yang menyebabkan dia jadi apa orang kata lama-lama terasing. Dia bawa diri. Okay, so bagaimana nak cegah? So 10 tips ni, inilah 10 tips yang kita nak kongsikan malam ni, yang mana kalau boleh kita sama-sama sebagai ibu bapa, sebagai penjaga pada anak-anak, kena pastikan mereka mengikuti 10 langkah tersebut. So pertama, pastikan anak sarapan pagi seperti yang tadi Zana share. Anak-anak ni kena ambil sarapan pagi yang berkhasiat setiap hari, adalah jadi mereka kurang menjadi gemuk sebab dia makan sampai melebihi had. Kemudian hidangkan makanan yang sihat dan berkhasiat untuk anak. Yang
ibu, ayah termasuk diri saya sendiri kena expand untuk belajar atau cari knowledge apa makanan yang berkhasiat untuk anak-anak kita, untuk kita bagi dia makan. Sayur-sayuran, kadang-kadang kita boleh cari satu resepi makanan yang sihat yang kita boleh letak, ubah macam gambar, gambar macam roti tu kita gambar macam Mickey Mouse, lepas tu letak sayur dia jadi macam kartun dan dia ada intent nak makan. Kan kita nak kena tarik hati dia supaya dia nak makan. Kita belajar buat spaghetti, dan spaghetti masukkan makanan, letak sayuran sikit, letak ayam sikit. Itu salah satu cara lah. Jadi benda ni janganlah beli secara online dekat luar. Kita tak dapat nak masak sebab bila kita masak kita tahu apa benda yang kita nak makan. Kalau kat luar penggunaan perasa yang tinggi, garam yang tinggi, basuh kita tak tahu bersih ke tidak atau macam mana kan. Jadi isu tu memang amat menakutkan lah. Kalau dapat sempat masaklah untuk anak-anak supaya kita tahu apa yang kita nak bagi untuk dia makan. Pastikan anak-anak mencuba pelbagai makanan yang sihat dari usia muda. Sebab bila dia dah berumur, kita cerita makan sayur, makan buah, mesti dia dah tak nak. Sebab apa? Daripada awal lagi dia dah tak nak, sampai berumur dah tua pun dia bawa lagu tu je makan nanti. Okay? So kurangkan pengambilan makanan segera, makanan bergoreng dan makanan ringan. Ini memang mak bapak kena kontrol. Kurangkan pengambilan minuman manis dan minuman ringan. Gula putih kalau boleh elakkan ada kat rumah. Cari gula yang orang kata gula perang. Sebab gula putih adalah salah satu penyebab kepada masalah buah pinggang kita rosak. Sebab dia bukan gula biasa. Dia dah jadi gula yang bertoksin. Gula putih jangan beli gula putih. Okey, kemudian mendidik anak tentang kepentingan diet yang sihat. Yang ini kalau boleh ibu bapa kena spend masa cerita kenapa kena makan benda yang sihat, kenapa kena makan sayur, kenapa kena makan ayam, daging, ikan, buah yang seimbang. Okey, makanan sederhana di hadapan kanak-kanak boleh ibu bapa adalah model yang paling penting bagi tabiat makanan anak kita. Ini penting sebab kita lah yang pergi kat pasar raya beli stok untuk untuk kat rumah, dan kita lah ibu bapa yang beli apa benda yang kat luar untuk bawa kat rumah untuk anak makan. Jadi kita kena jadi model contoh pada anak-anak supaya diorang dapat ikut. Yang penting start daripada mereka kecil. Kalau dewasa memang susah saya nak bagi tahu sebab diorang dah terbiasa. Okay. So tingkatkan aktiviti fizikal bersama mereka. Macam tadi senaman tadi bersama anak-anak. Kurangkan masa menonton TV dan komputer game kan. Sekarang memang tak boleh nak elak tapi cubalah. It can be done. Cuba. Nak 100% tak dapat berapa persen pun jadilah. Jadi luangkan masa bersama anak-anak. Buat senaman, berjalan, jogging dan berenang. Dan galakkan anak-anak minum air banyak sekurang-kurangnya 1 liter. So macam mana nak galakkan? Kita ambil 1 botol, suruh dia minum sampai habis. Kat situ kita boleh boleh tahu dia minum setakat berapa banyak. Kalau dia minum 1 cawan, kita tak dapat ukur. Kita siapkan dalam 1 Tupperware air masak untuk dia minum. So dia minum sampai habis sehari. Itu salah satu cara lah. Okey, so apa suplemen yang terbaik dari Forever Living untuk anak-anak kita? Tadi kita dah ceritakan tips macam mana dia nak sihat dari segi aktiviti seharian, dari segi pemakanan. So dari segi suplemen Forever pula, apa yang boleh dapat bantu mereka? Pertama, untuk kanak-kanak, dia perlukan Alopecia. Ada yang tanya Kak Zana, boleh ke pakai aloe vera gel warna kuning tu atau aloe nectar? Bagi pandangan saya, peach adalah terbaik untuk anak-anak sebab kalau nectar dia banyak kepada balance hormon daripada pinggang ke bawah. Kalau aloe vera gel kuning boleh, tak ada masalah, tapi disebabkan rasa dia kanak-kanak tak nak. Jadi nak menggalakkan dia minum air buah-buahan. Lepas tu dia ada peach, dia ada macam bits, dia ada macam jelly-jelly. Jelly-jelly tu adalah daripada aloe vera. Special daripada Forever buat
masuk ke dalam fish. Siapa dah minum memang orang kata best lah. Siapa yang belum, you cuba. Bau dia wangi, bau fish dan dia memang lain daripada yang lain sebab kita boleh kunyah bits dia tu. Tu apa ada dekat dalam aloe fish ni? Dia ada aloe vera yang distabilkan 100% dan kaya dengan pelbagai nutrition yang baik. Dia mengekalkan sistem pencernaan. Bukan kata anak-anak aja perlu, bukan saja orang dewasa perlukan menjaga sistem pencernaan, anak-anak pun penting. Sebab kita tak nak kerak ataupun tai yang ada dekat perut tu tak keluar habis. Dengan pemakanan yang tak seimbang, tai-tai itu dekat dalam usus tak keluar, jadi nutrition tak dapat diserap. Senang saya cakap tai. Sebab kalau kita cakap kerak, orang nampak biasa-biasa. Tapi bila dia bayangkan tai yang lama dekat perut tak keluar, macam mana nutrition nak serap? Itu yang anak-anak tak cukup nutrition sebab tai banyak kat dalam tu. Kan? Sistem pencernaan tak sihat. Tu yang menjadi penyakit. Dia jadi kuman, dia jadi virus. Asyik-asyik sakit perut, asyik-asyik demam, asyik-asyik anak kita demam, asyik-asyik sesama. Super check sistem pencernaan dia sebab 80% punca penyakit daripada usus. Okey. Kemudian dalam aloe peach ni mengandungi vitamin A, vitamin C dan vitamin E daripada buah peach. Untuk apa? Untuk meningkatkan sistem imun dan kulit yang sihat untuk anak yang kita sayang. Dan ini bukan saja untuk kanak-kanak, orang dewasa pun boleh makan. Okey. So jus yang memang sesuai untuk anak-anak sebab dia menggantikan minuman yang tinggi gula dan kalori tinggi di pasaran. Instead kita pergi bagi air Ribena ke, air apa, gantikan aloe peach. Dia boleh cuci usus, buangkan tai-tai kerak yang melekat yang tak boleh nak tanggal tu. Kemudian dia boleh bantu tingkatkan imun, dia boleh bantu memulihkan sel, dia boleh jadi bunuh kuman sebab ada antiseptik, antrakonin. Macam-macam lah dalam tu secara tak langsung membantu memulihkan sel. Gitu. So ia lebih sedap tapi tak mengandungi gula tambahan. That's why dia bagus untuk anak-anak kita. Dan minuman ni terdapat ketulan isi aloe vera dan buah peach. Ada buah peach sekali. So bila minum macam makan jelly buah. Kita macam makan jelly buah bersama aloe vera dan ketulan isi aloe dan ketulan isi peach. That's why dia bagus untuk kanak-kanak. So kalau bagi orang dewasa yang tak boleh makan atau geli geleman dengan aloe vera botol kuning gel tu, boleh gantikan peach dengan syarat dia tak ada kencing manis. Okey. Kemudian membantu sistem pencernaan anak, kanak-kanak yang kadang diorang susah nak memberak, nak membuang, kan? Sistem imuniti dan penglihatan kanak-kanak. So penglihatan ni bukan saja untuk anak-anak, orang dewasa yang ada masalah penglihatan, pakailah aloe peach. Cubalah. Kalau kencing manis jangan Okey, so dekat sini ada poin yang yang ringkas untuk masalah anemia, campak atau eczema, alahan, masalah berat badan, kencing tak lawa, detox, rawat mata, kulit kering, letih, sesuai untuk semua dan nak bunuh cacing. Mak-mak macam kita ni tak payah beli ubat cacing lagi. Kat dalam aloe peach ni ada, lagi selamat. Gitu. So bila kita minum aloe peach, kita dah tahu dah ada organik. Dah tu lah kurang lah dapat 30% diskaun, dah lah murah kan. So kalau kita beli obat cacing yang dekat luar, kita tak tahu apa ingredient dia. Tapi kalau kita minum aloe peach, kita dah tahu dah ada halal, bahan organik, ada aloe vera, aloe peach. Gitu. Nampak tak? Kalau dia terlebih makan tak ada masalah. Dia nak minum sebotol lagi tak ada masalah. Sebab benda tu adalah air buah dan sayur. Dapat tak? Ini adalah untuk membantu masalah yang tadi untuk menambah nutrisi yang diperlukan dalam pemakanan anak-anak kita. Okey, so untuk kids nampak dekat sini 84.5% adalah daripada aloe vera gel, kaya dengan vitamin C, dia membantu meningkatkan energi anak kita. Kalau tidak tak adalah dia piak, letih, masuk kelas pun letih kan. Kemudian support untuk dia punya digestion, maknanya sistem perkumuhan. Kemudian meningkatkan imun, penting ni. Ni sekarang ni memang penting. Kan?
Salah satu pengalaman saya sebagai COVID fighter stage 4, memang selain daripada aloe vera gel botol kuning, saya ambil aloe peach. Sebab apa? Bila gangguan daripada kuman COVID tu, dia akan hentam dekat area peparu kita tau. So this one, aloe peach, dia trigger bahagian dada. Agak dah boring minum aloe vera kuning tu kan. Dah cuci bersih-bersih, lepas tu boleh ambil aloe peach ni juga sebagai selang-selangkan tu. Sebab benda ni semua meningkatkan imun. Okay. So support nutrition absorption. Bila usus kita dah bersih, tarik-tarik kerak-kerak yang berada dekat timbunan lekuk-lekuk usus kita tu dah bersih, ia membolehkan penyerapan. Apa maksud penyerapan nutrition tu? Penyerapan nutrition daripada kita minum susu, minum madu, apa lagi? Korma, apa lagi kita bagi kat anak. Sayur-sayuran, buah-buahan dapat diserap masuk ke dalam sel dia. Kalau perut penuh dengan tahi, penuh dengan kerak-kerak yang tak dapat didigest, tak dapat dicernakan disebabkan pemakanan yang tak seimbang, dia makan kentang goreng, dia makan ayam goreng, tak apa-apa makanan yang tu, dia jadi susah nak diproses. So kita perlu bantuan aloe vera. Bukan untuk hanya orang tua saja, anak-anak pun perlu minum ni. Okay. So dalam ni tak ada pengawet, pewarna dan perasa. So 84.5% stabilize aloe vera punya inner, dia punya gel. So dia support healthy digestion, promote health, dia membantu meningkatkan kesihatan, meningkatkan imun dan maintain stabilkan kita punya energy level. So benda ni bukan saja untuk anak-anak, orang dewasa pun boleh makan, boleh minum seisi keluarga. So ni secara ringkas apa yang dapat kita perolehi daripada aloe peach kita. Dah tentu dia organik, halal diminum, pure dan harga dah jimat dengan 30% keahlian. So, mak-mak tak payah fikir nak pergi beli ubat cacing, dalam ni dah ada dah. Nak bagi selera nak makan pun dalam ni dah ada dah. Sebab ada apa? Vitamin C semula jadi. Okay? Kemudian meningkatkan imun. Benda ni memang penting. Jangan kita saja nak sihat. Kita perlukan anak kita suplemen yang terbaik untuk meningkatkan imun dia. Okay? Kemudian vitamin A, C dan E yang diperlukan dalam badan. Satu lagi, mengatasi masalah sembelit. Bukan dewasa sembelit, anak-anak kita pun kadang sembelit. Sebab kadang-kadang dia orang kurang minum air. So bila dia orang kurang minum air, ia menyebabkan masalah suka nak membuang. Alright. Okay, last sekali, mengurangkan masalah lemah. Mengurangkan masalah bahagian dada. Itu apa? Asma, lelah, batuk dan bronkitis. Satu lagi yang saya nampak apabila konsisten saya bagi ke anak, bagi anak-anak yang macam saya yang mempunyai imun rendah, kan, yang kejap kita demam, kejap demam, bagi dia aloe peach. Dia mengurangkan masalah demam. Okay. So, ini adalah sampingan gambar-gambar yang saya ambil daripada Facebook untuk kita sharekan apa function aloe peach. So aloe peach ni bagus untuk anak-anak, untuk kanak-kanak umur 2 tahun pun dah boleh minum sebagai pengganti daripada kita bagi air sangkuit lah, kan, air Ribena lah, kan. Nak bantu anukan usus dia. Jangan bagi banyak macam kita secawan. Bagi sikit aja 30 ml. Kalau lebih pun tak ada masalah. Kalau anak saya demam, saya memang bagi dia sebotol, bagi dia straw, minumlah ikut mana dia suka. Sebab bantu turunkan dia punya panas dalam, bantu tingkatkan imun, ada vitamin C. So alhamdulillah, kemudian saya bagi vitamin C dengan bipropolis, demam dia cepat kebah. Itu salah satu. Dan memang kita dah lama, dah bertahun tak pergi klinik untuk masalah demam. Sebab semuanya ada dekat produk Forever. Demam, sesama, susah nak berak, batuk, semua ada dekat Forever. Cuma kita mak kena tahu apa benda yang nak kita bagi dekat produk yang ada dekat produk Forever ni. Okey. Yang masalah susah nak makan, pembesaran terganggu, kurus ya. Jadi memang kita kena check. Mungkin cacing banyak, bagikan dia aloe peach. Kemudian masalah gatal dekat dubur dia, ada cacing, masalah cacing lah, bagi dia benda ni. So kerak, lesu dan tak bermaya, kalau kanak-kanak cacing. Masalah cacing. Kerak muntah, sakit perut, makanan yang tak betul lah ni.
So memang penting, bukan saja orang dewasa tapi anak-anak kita. Sebab apa? Cabaran pemakanan zaman sekarang. Selain daripada tu, apa lagi yang perlu kita bagikan dengan produk Forever, iaitu suplemen bagi melengkapkan keperluan nutrisi yang ada dalam badan dia, iaitu Forever Light Ultra with Aminotin. Oh, gambar dia tak ada kat sini. Okay, gambar dia next slide. So perasan tak, selain daripada kita bagi anak-anak susu yang mana kadang-kadang dia dah boring, bagi saya kurang bagi anak susu lembu. Sebab susu lembu dia bersifat acidic. At least kalau ibu kalau nak bagi susu kambing. Kalau tak ada susu kambing, gunakan Soya Forever Light kita untuk bagi ke anak-anak untuk dia punya sarapan pagi. Kalau dia tak nak makan ke atau sebagainya, bagi ni sebab benda ni mengenyangkan. So ia mudah dihadam, mudah diserap oleh badan. Sebab apa dia mudah dihadam dan diserap? Sebab dalam Soya Forever Light kita ada satu benda yang dipanggil aminotin. So dia membolehkan penyerapan masuk ke dalam sel dengan mudah dan nutrition tu dapat digunakan sepenuhnya ke dalam sel. Ini adalah teknologi yang dipatentkan oleh Forever yang tak ada dalam company lain yang jual Soya Forever Light. So Soya Forever Light Forever memang lain daripada lain. Dan orang kanser pun boleh makan sebab dia buang kulit daripada Soya Forever Light tu. Dapat? So anak-anak kita pun boleh berdapat nikmat daripada Soya Forever Light yang yang diminum oleh orang dewasa seperti kita. Jadi bila dia mudah diserap, mudah dihadam, diserap oleh badan, dia kaya dengan protein, vitamin dan mineral yang penting dalam Sama susu kehidupan anak. protein juga ada, Forever ada aminotin. Yang lain tak, Dok? Yes, betul. Dalam Forever, satu-satunya keunikan. Kalau dalam bisnes, dipanggil, Allah Akbar, saya dah lupa. Keunikan tu tak ada dalam company lain. You all boleh beat dengan company lain sebab kita satu-satunya yang dipatentkan oleh Forever untuk ada produk seperti demikian. Contohnya macam yang telah dipatent, nak katakan hampir semua produk kita. Soya Forever Light dalam teknologi aminotin. Minyak ikan, teknologi combination minyak ikan dan minyak zaitun, tak ada dalam company lain. Absorbency, kombinasi oat, memang tak ada. Company lain pun tak ada. Lepas tu ada madu, papaya, tak boleh challenge. Argi, banyaklah kalau kita nyatakan panjang cerita dia, memang banyak. That's why you all jangan takut. Bila kita cerita produk Forever atau you all nak meniaga produk Forever, semua dipatentkan lain daripada orang lain. Dia tak sama. Dan ini pentinglah untuk perkembangan anak-anak. Okey. Dalam Soya Forever Light, so kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Tengok dalam Forever Light, dia mengandungi vitamin yang diperlukan oleh badan. Kalau kita ungkapkan dengan detail, yang diperlukan oleh tisu dan sel untuk pertumbuhan si manja, ini anak-anak kita, yang ada vitamin D. Vitamin D ni ada daripada matahari, tapi sampai bila kita nak duduk dekat matahari nak dapat vitamin D kan? Jadi benda ni ada dekat dalam Soya Forever Light. Kalau siapa yang kena COVID, vitamin D ni dengan iron amat penting. Sebab untuk meningkatkan dia punya immune, kapasiti kekuatan dia punya zat aminnya, dia punya zat sel darah merah. Kekuatan dekat sini untuk membantu meningkatkan sistem imun. So vitamin-vitamin ni, vitamin C, B6, B12, nampak? Untuk saraf, iron, zinc, vitamin D dengan zinc ni dengan iron ni memang penting untuk orang yang kena masalah COVID macam saya dulu. So copper dan selenium. Ini kalau you all pernah masuk dalam Talk Prof Dr. Aziz, dia menyarankan kan, dan instead dia pergi makan, dah tak larat, pergi order makan kat luar fast food, baik ambil Soya Forever Light. Sebab benda ni yang diperlukan makanan untuk sel kita, untuk membolehkan kita punya imunisasi jadi kuat dengan izin Allah. So anak-anak pun boleh minum Soya Forever Light. Sebab yang ini yang kita penting ni, kita perlukan. So bila ada aminotin tu, secara tak langsung dia membantu membolehkan ni vitamin A, D, C, B6, B12, iron, zinc, copper ni dengan selamat semua benda tu masuk terus dalam sel. Faham tak? Itu function aminotin.
penyerapan dia, boleh sampai ke peringkat sel. Jadi kita tak naklah bila sampai dekat sel vitamin-vitamin tu telah hapus dalam sepanjang perjalanan menghantarnya ke dalam sel kan. Ni teknologi power daripada Forever Living. Bukan calang-calang ya. So dekat sini ada 8 jenis asid amino. Kalau kita well known, asid amino ni amat penting dekat dalam badan yang tak boleh dihasilkan oleh badan kita sendiri untuk membolehkan pemulihan sel. Ini salah satu function asid amino. Jadi secara tak langsung dia mengekalkan berat badan yang sihat kan. Kemudian kalau bagi orang dewasa dia guna untuk Clean9 dan Fit15. Kemudian boleh digunakan untuk sarapan seisi keluarga. Boleh share dengan mak, ayah, anak dan membekalkan asid amino untuk menghasilkan collagen, cantikkan kulit siapa nak cantik, siapa ada masalah broken, muka teruk, ini bagi orang dewasa, ambil Soya Forever Life. Bagi ibu hamil, ini secara tak langsung membantu untuk pertumbuhan bayi dalam kandungan, nampak? Dan last kali membaiki sel badan dan pemulihan lagi cepat untuk masalah dengue. Okey. So ramai yang beli ataupun Forever Light. Molek. ya, molek. Okey, yang best Zana nak share kat sini, ramai orang buat Soya Forever Light, dia ambil dalam air secawan, dia ikut betul-betul amount yang ada kat dalam tu, dia kodak air macam buat air Milo. Tak sedap tau, dia jadi macam dia tak sebati. So apa yang you all perlu buat, kalau you all tak ada mesin, tengok yang gambar kat sini, dia ada mesin kecil tau. Dia blend. Dia boleh blend dengan buah, dia ambil nampak mentega kacang, yang ini kena kreatif lah. Dia ambil pisang ke strawberry, yang ini rasa lagi kenyang. Instead kita pergi beli dekat luar kan, yang mahal tu kan. Kita boleh buat sendiri kat rumah dan bagi anak-anak kita minum. Kalau bulan Ramadan, saya jarang beli daripada luar air-air macam ni sebab saya blender buat macam ni, buat air buah untuk anak kita minum. So dia lagi kenyang, lagi sihat. Nampak? Nampak? Kalau kat sini dia boleh prevent makanan yang manis-manis, kita tukar pada Soya Forever Life. Sebab dia bukan just boleh buat minuman aja. Kalau tak ada mesin, you all beli shaker. Alah, Tupperware tu kita shake. Sampai ni. Jangan letak air panas. Letak air suam atau kalau letak air sejuk ke. Kalau kat sini nak advance, boleh blender dengan ice cube. Oh, dia memang sedap. Tak percaya, you all cuba. Yang the best adalah beli yang vanilla. You all boleh pelbagai resepi kan dia. Nampak? Boleh buat kek. You all masuk dekat resepi Forever punya ni, ada resepi macam-macam sharing. Nampak? Dekat soya ni boleh buat macam-macam. Lepas tu boleh buat pancake. Nampak? Jadi anak-anak kita dapat makanan yang berkhasiat. Bukan saja pada minuman. Dulu saya tunjuk secara live buat mesin, kita ambil buah dragon, kita blend. Tapi hari ni saya hanya tunjukkan gambar je. Nanti you all buat tau. Sebab Soya Forever Light ni boleh dipelbagaikan. Lepas tu boleh buat smoothie. Smoothie ni memang best. Kepelbagaian. Jadi dia anak-anak kita ni tak apa orang kata tak Allah macam tak boring. Dengannya kita boleh buat overnight oats. Jadi makanan ni memang makanan berkhasiat lah, dia kenyang. Bila dia kenyang, dia tak adalah merapu nak makan gini kan. Kita pun pening malam-malam. Apa benda nak bagi anak kita makan? Malam dah ngadu lapar. Dah makan nasi. Maknanya dekat perut dia ada masalah toksin. Kena bagi aloe vera. Lepas tu bagi Soya Forever Life. Baru dia boleh tidur. Kalau tidak meragam. Lapau. Kita pula dah penat kan. Gitu. Tu bagi Soya Forever Life. Yang ini kalau bagi peminat air coklat, ada badam blender. Ya Allah sedapnya. You all letak ice cube blender. Mesin tu murah aja. Carilah dekat pasar raya, sekarang dah buka kan. Kadang tak sampai 100. Sebab apa? Supaya dia dapat blend, dia sebati. Ini kalau nak lebih advance, ambil buah nanas, buah peach. Agak-agak je. Terlebih tak ada masalah. Terlebih cuma cepat habis je. Dia tak ada sampai terlebih masuk hospital, tak ada. Cuma cepat habis. Kalau nak lebih best, ada yang letak susu low fat campur dalam ni. Tapi yang ini, tengok yang mouse Zana letak ni, jangan kacau pakai sudu, dia tak sedap. Paling tidak tak ada machine shake. Ambil penutup baru minum. Best. Okay.
Kemudian nampak tak? Boleh buat kuih. Ibu-ibu boleh pelbagaikan. Pandai-pandailah. Mak-mak ni memang pandai-pandai boleh pelbagaikan Soya Forever Life. Kalau saya suka yang vanilla sebab saya boleh pelbagaikan. Yogurt pun boleh macam ni. Ya Allah, macam-macam kita boleh buat. Okay, next. Minyak ikan. So, minyak ikan saya bagi pada anak tak macam orang dewasa. Orang dewasa bila umur 40 tahun, dia punya apa dia panggil? Saluran darah. Dia punya urat-urat dia dah semakin kecut. Dia bukan kecut terus, tapi dia dah mengalami masalah. Semakin lama orang kata benda dah haus. Dia makin kecut. Dia dalam proses. Jadi bagi budak-budak, anak-anak kita, tak perlu bagi dia setiap hari. Mungkin dalam seminggu 2 kali atau 3 kali sehari. Bagi dia sebiji is enough. Untuk apa? Untuk membekalkan omega 3 dan 9 bagi meningkatkan metabolisme lemak dalam badan. Kalau anak kita yang badan besar, you all memang kena gunakan hari-hari dengan amount 1 ke 2 biji sehari. Tengok kalau anak yang tanggung. Sebab apa? Minyak ikan ni boleh burn fat. Anak kita boleh membantu penurunan buat badan. Minyak ikan. Tapi jangan ambil minyak ikan aja. Kena ambil aloe peach, bersihkan usus dia sebab sugar craving kan. Buangkan toksin, bukan kita yang dewasa, anak pun sekarang. Sebab pemakanan zaman sekarang dah tak balance. Betulkan tu balik. Bagikan dia minyak ikan, tapi minyak ikan bukan macam amount yang banyak macam orang tua macam kita ni. Kemudian bagi dia Soya Forever Life, dia jadi kenyang. Dan lepas ni nanti saya share ada Forever Kid dan sebagainya. So DHA penting untuk perkembangan otak dan mata untuk anak-anak yang masih meningkat untuk proses penumbesaran. Sebab minyak ikan ni adalah trigger untuk otak, mata, sendi, kulit dan sebagainya. Okay? So amount dia tak payah banyak. Kecuali kalau dia gemuk untuk nak burn fat balik. Yang itu minta nasihat daripada leader. Okay, next ada lagi. Okay, produk ni best. Saya dah pernah makan. Saya makan. Walaupun hanya untuk anak, tak ada masalah. Tapi produk ni kita boleh dapat di luar negara. Yang ini kena tanya leader macam mana nak dapatkan. Dan yang bestnya, harga dia murah. Dia ada tak silap Zana 120 biji ke 100 biji? More than 100. Bukan 60 biji. Dia bentuk dia rasa masam-masam manis, bau dia wangi buah-buahan, warna purple. Saya ingat dekat situ macam ada buah anggur kan. Rupanya dalam ni ada phytonutrition, ada apple, ada brokoli, ada kobis, cranberry, lobak, bayam, tomato dan banyak lagi yang tak sempat saya nak tulis kat sini. Sebab inilah makanan yang anak-anak kita kalau bagi kadang-kadang dia lari tak nak makan. So kita bagi suplemen ni. Dan tentulah suplemen ni tak ada pewarna, tak ada pengawet, tak ada aspartamin. Dia tak ada, dan dia tak ada gula yang penting sebab dia natural. Kemudian sebab satu lagi pentingnya suplemen multivitamin dan mineral untuk kita mengisi jurang nutrition yang timbul akibat tabiat makanan yang suka memilih di kalangan anak-anak kita. Buah tak nak makan, kobis tak nak makan, nak sayur bayam aja kan ada kan? Ada yang langsung tak nak. So kita memang kena bagi benda ni. So bagi membekalkan kanak-kanak starting umur 2 tahun dah boleh makan dah ke atas dengan vitamin, mineral dan phytonutrition yang penting. So antara nutrition-nutrition lain yang mengandungi vitamin D dan kalsium untuk tulang yang kuat. Rasa dia memang sedap. Boleh tanya upline kalau ada kalau ada produk ataupun stok daripada Brunei, you all kena order. Kat Malaysia dekat Forever to You dalam ni tak ada untuk pasaran Malaysia. So kalau kita tengok dekat overseas memang anak-anak ni daripada instead kita pergi kat luar duk cari vitamin untuk kanak-kanak, rupanya dekat Forever pun dah ada. Cuma mungkin kita terlepas pandang. Dan selamat untuk diorang makan. Bagi membalancekan dia punya nutrition yang tak lengkap tu tadi. So ini adalah khasiat-khasiat yang ada dekat dalam Forever Kid. Memang sedap. Dan gulatin free. Orang tua macam kita pun boleh makan juga. Bukan hanya untuk anak-anak. Kita boleh tompang makan sama-sama dengan dia.
Okay, so perlu dia ada the great tasting, chewable, boleh kunyah, isap, memang sedap, which is blend of vitamins, mineral and phytonutrition. Ini ada sayur dan buah-buahan. Kalau kita nak bagi super green dan hijau tu dia lari kan. Dia tak nak bagikan dia forever kid ni. Banyak sayur dan buah-buahan dah ada dalam tu. So support vitamin C, of course untuk immune. Kemudian vitamin D3 untuk pertumbuhan dia, pertumbuhan development, pembesaran dia, dan iron dan vitamin 12 untuk support cognitive function, untuk fungsi sel-sel saraf. So you tengok kat sini, ya Allah. Hey, kalau ada stok, tolonglah order dengan leader. Sebab function dia memang banyak. Selain daripada kita biasa dengar vitamin C kan, dekat Forever Kid ni lagi powerful. Cuma itulah tak ada dekat Malaysia kan. So ni nanti tanya leader. Kalau ada stok, you all jangan order satu, order lebih. Buat simpan untuk anak-anak dan kita yang dewasa pun boleh makan. Tengok, function vitamin A untuk immune system. Vitamin B12 untuk release energy daripada food. Dan untuk pastikan keep the nerve system healthy. Sistem saraf kita berada dalam keadaan sihat. Vitamin C to protect cell. Help keep cell protected and healthy. Dia jaga sel kita, imun kita supaya dia sihat. Dan one healing supaya mengelakkan daripada pelbagai penyakit daripada kita punya ni. Daripada dada. So kalsium membantu untuk gigi sebab saya tengok anak saya yang darjah 2, gigi dia dah start gugur, tercabut, dah kekal gigi baru. So benda ni penting untuk pertumbuhan gigi baru. Kadang-kadang bagi susu dia lari, dia tak nak, bagilah benda ni. So benda ni dah include semua buah dan sayur yang diperlukan dalam badan. Dan dalam ni ada spirulina tau. Dalam Forever Kid ada spirulina. So dia ada iron untuk ni yang penting ni kalau orang COVID, macam saya dulu, even sampai sekarang saya masih lagi makan untuk tingkatkan imun. Sebab apa ni? Iron ni zat besi untuk proses making, proses darah, untuk pembinaan sel darah merah, untuk membolehkan oksigen dapat dihantar ke seluruh badan. So benda-benda ni amat penting lah untuk kita punya dalam organ, dalam sistem keseluruhan dalam tubuh badan. So apa yang ada dalam ni, vitamin A, kalau dalam segi pemakanan ada pada ikan dan telur. Vitamin B12 pada daging, yogurt and fish, ikan. Kemudian vitamin C pada orange, strawberry, kalsium pada cheese dan milk, susu, iron pada kidney beans and rice, pada nasi dan kacang merah, kacang yang besar tu. So ini secara tak langsung support untuk dia punya kesihatan dan membantu anak-anak kita sihat. So banyak vitamin yang ada dekat dalam ni, vitamin A, C, D, B12, iron, kalsium dan zinc. Kalau orang tanya, Zana, Forever Kid ni orang dewasa boleh makan tak? Boleh. Tak ada masalah. Okay? Jadi kombinasi yang paling menarik kalau kita tengok, kalau sekarang ni dekat Malaysia kita tak ada Forever Kid, kita boleh gantikan dengan absorbency. Right? Inilah kelebihan vitamin C. Kalau kita ambil secara tak langsung, anak-anak kita akan dapat mengurangkan masalah ni lah. Sebab inilah salah satu isu saya mencari suplemen yang sesuai untuk anak. Sebab dia asyik demam. Demam sesama. Sampai pergi klinik nak bagi obat demam tu, berlari satu rumah sebab dia tak nak makan ubat. Apa dia panggil? Paracetamol tak silap saya. Yang dalam cecair tu. Berlari tau, dia tak nak sebab tu. Jadi bila ada aloe vera, aloe peach, dia dah boleh minum, dia pun suka benda tu. Tapi nak lebih powerful absorbency ni, saya tambah lagi satu, bee propolis. Bee propolis kalau you all bagi anak-anak makan boleh makan anak boleh makan walaupun bau dia tak sedap sebab dia natural. Dia boleh bantu bunuh kuman. Demam dia cepat rebah.
So setakat ini saja. Ada tak apa-apa soalan? Ada soalan tak? Tadi Kak Rosnani Master ada soalan. Dia cakap minum Alopich ni ada krisis ke untuk kanak-kanak? Berapa kali sehari boleh minum Alopich ni? Okey, kalau kanak-kanak dia tak macam orang dewasa. Biasanya Zana tengok tak terlalu teruk lah macam dia kena sakit kepala ke apa, buat masa ni tak ada. Yang sebab apa, aloe vera yang ada dekat Alopich tu tak tinggi seperti dalam aloe vera botol kuning. Jadi healing krisis dia tu kurang. Lepas tu amount yang dia minum tak banyak. Dalam paling minima 30 ml. Jangan turun lagi sebab usus kita panjang. Kalau dia nak lebih 60 ml tak ada masalah. Jadi Satu kali lah Kak Zana. satu hari, 2 kali, 3 kali pun tak ada masalah. Kalau dia ada masalah sembelit, bagi dia kerap pagi, petang, malam. Bagi lebih pun tak apa sebab dia bukan ubat. Dia adalah makanan tambahan. Makanan tambahan, kalau Zana tengok dekat botol aloe vera tu dia ada sayur aloe vera dan buah peach. Nampak? Kalau you tak ada masalah, bagi dia setengah cawan, 1 cawan minum, tak ada masalah. So masalah healing krisis agak sukar berlaku berbanding dewasa. Sebab apa? Kandungan aloe vera dia tak banyak seperti aloe vera botol kuning tu. Dan kanak-kanak dia punya badan tak macam orang dewasa. Orang dewasa dah berumur, penyakit dah macam-macam. Kan? Itu jawapan saya. Okey. Ada lagi soalan? Ni daripada Lina, dia tanya kanak-kanak umur 1 tahun sembelit. Berapa sudu kena ambil? Berapa kali sehari? Kanak-kanak setahun. 1 tahun. Bagi 30 ml minimum. Lebih sikit pun tak apa. 30 ml masukkan dekat dalam cawan dia, bagi dia minum. Atau kita jadikan dia dekat dalam botol susu dia. Tapi kena buka lubang dia sikit. Ataupun macam ada cawan yang dia apa benda sebab anak mu dah besar kan. Yang macam Nestum kan. Yang dia pegang kanan dia nyonyot. Air yang dia minum tu dia tak ada pengawet, dia tak ada chemical dadah dalam tu. Compare baik kita bagi air Ribena, air Sangkuit, yang itu jangan. Dia ada pengawet, dia ada perasa. Tapi kalau kita punya produk tak ada benda tu. Sebab Forever menghasilkan produk untuk orang yang mempunyai masalah penyakit kronik. So bila dia nak buat satu produk yang membantu masalah penyakit kronik, dia kena make sure produk dia quality power gila. Power gila. Bayangkan setahun 1.4 juta testing. Bermakna kalau satu produk dalam 100 berapa belah ribu testing. Jadi jangan bimbang. So minimum bagi kanak-kanak 30 ml. Tapi janganlah kanak-kanak setahun habiskan sebotol lah. Itu macam tak logik. So mak kena agak-agak lah. Yang kalau dewasa tak ada masalah. Kita punya badan pun dah orang kata dah bertahun-tahun makan tak servis kan. Kalau anak dia bagi minimum 30 ke atas. 60 ml kan dia susah nak berak. Bagi dia minum. Dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak campur dengan air kegemaran dia pun tak apa. Kan? Letak dengan main masak campur pun tak ada masalah. Okay, next. Okey Kak Zana, ada yang daripada Sufian. Kalau macam anak saya, kalau makan manis, anak-anak akan jadi aktif luar biasa. Tak tidur malam. Jadi, macam mana nak buat untuk kawal makanan manis? Okay, that's why punca masalah pemakanan adalah usus yang kotor. Bila usus kotor, dia akan jadi sugar craving. Macam nak makan, dah makan enak lagi. Kenapa tadi dah makan lapar lagi ya? Sugar craving. That's why asas kita punya C9. Pernah dengar talk pasal C9, nak turunkan berat badan? Proses yang pertama adalah buang toksin dalam badan. Toksin tu. So buang toksin, pasal tak dia orang guna aloe vera 3 botol nak bersihkan toksin. Toksin ni apa? Toksin ni adalah racun yang ada dekat perut. Macam tadi Zana kata, tahi, kerak-kerak yang tak flushing habis. Bila tak flushing habis, dia jadi kemaruk nak makan. Terutama bukan dewasa, anak-anak kita pun sama. Jadi kita kena bagi dia Alopich. Bersihkan usus tu. Kemudian bagi dia Soya Forever Light. Dia akan kenyang. Penyerapan dia sampai ke dalam nutrition.
Dia jangan terus lompat Soya Forever Light. Bagi dia Alopecia sebab punca penyakit 80% adalah daripada usus. Walaupun dia masih kanak-kanak, tapi pemakanan yang tak balance. Pemakanan yang kita pun sekarang ni makan fast food kan. Jadi anak-anak pun dah sama lebih kurang macam kita. Bagi dia Yalah. Alopecia, kemudian bagi dia Soya Forever Light. Kalau nak kuatkan daya ingatan, boleh bagi seminggu 3 kali atau 2 kali minyak ikan. 1 biji sekali pagi. Okay, next. Ada lagi? Belum ada lagi. Okay. Lina tadi. Okey, tadi daripada Kak Rusnani, dia kata cucu perempuan dia umur 7 tahun, kurus tapi dia kuat makan. Tak gemuk-gemuk. Kenapa? Metabolisme dia tinggi. Yang ini kurniaan Allah masing-masing berbeza. Tapi kalau kita nak suruh dia naik sikit buat badan sebab kita tengok kenapa kurus now kan. Kita boleh cuba dengan cara apa? Kita seimbangkan nutrition yang sedia ada. Kita bagi kita bantu dengan Alopecia, Alopecia bagi, and then bagi Soya Forever Light dengan vitamin C. Kalau kita tak ada kit tu, sebabkan dia bantu bagi dia selera makan. Bagi dia selera makan. So secara tak langsung nak seimbangkan metabolisme dekat dalam badan. Kita tak nak dia terlalu sangat sehingga dia jadi cepat sangat boom. Penyerapan makanan tak ni. Mungkin dengan cara ini kita seimbangkan suplemen pemakanan yang sedia ada dalam aloe vera, Soya Forever Light dengan absorbency, dia membantu untuk balancekan balik metabolisme dia. Tu cadangan daripada saya lah. Aloe vera peach tu jangan lupa jangan tinggalkan Soya Forever Light dengan absorbency sebab benda-benda tu kita bagi selepas makan Kalau nak tingkatkan, nak naikkan badan dia, bagi selepas makan. Kalau nak turunkan, bagi sebelum makan. Dia kena terbalik. Sebab dia bagi selera makan. Okay. Right. Okey. Daripada Aini Halim, anak saya jenis memilih makan. Jadi apa suplemen yang sesuai nak bagi dia cukup vitamin? Forever Kid. Dia ada Petro Nutrition. Tapi oleh kerana kita punya tu tak ada, of course kita pegang balik yang asas. Alopecia tu kena ambil. Alopecia. Sebab dalam tu ada pelbagai vitamin yang diperlukan badan. Vitamin A, vitamin D, vitamin C tadi kita baca kan. Lepas tu Soya Forever Light. Soya Forever Light ni try lah makan. Bagi ke anak pelbagaikan. Macam tadi kan. Boleh mix dekat pancake. Boleh buat dekat kuih. Masukkan sikit. Boleh blend dekat jadi macam apa tu. Smoothie. Blend dengan buah. Jadi kita nak kena pelbagaikan. Supaya dia wow nak. Instead dia ambil daripada air gas atau air yang beli dekat luar tu kan. Dia kadang kat luar air mangga. Tapi dia letak freezer. Tapi kalau kita ambil buah mangga yang kita beli, kemudian kita blend dengan 1 scoop Soya Forever Light. Lepas tu nak sedap, ambil air susu rendah lemak. Wow. Lepas tu nak best, blender dengan air. Cuba pelbagaikan. Might be dengan cara ni boleh membantu dia selera makan. Dan absorbency. Absorbency bagilah dia selepas makan. Selera dan membantu top up apa-apa benda yang tak cukup dekat dalam badan. Nak balancekan balik. Okay. Alopecia tu jangan lupa. Minyak ikan, kalau ada extra untuk otak, kalau kita tengok anak kita dah start belajar, invest sikit money. Ataupun kalau kita dah makan, bagi dia sehari sebiji. Ataupun dalam seminggu, 3 kali sehari pun is okay. Tak payah tiap-tiap hari macam kita. Okay. Alright. Okey, ni daripada Norida. Umur 1 tahun boleh tak makan vitamin Kid dan Alopecia? Lepas tu yang tanya tadi Forever Kid tu berapa biji nak bagi? Okey, dia tengok umur. Okey, kalau yang kes 1 tahun tu kena tengok. Kalau dia minum susu ibu, saya tak galakkan. Dia dah lengkap susu ibu. Susu ibu Susu ibu kalau dapat dia dah kalau boleh berlumba-lumba lah. Siapa yang ada anak yang masih menyusu,
ibu kalau boleh bagilah full breastfeeding selama 2 tahun. Kalau 1 tahun saya tak galak ambil suplemen forever sebab dalam susu ibu dah lengkap. Ibu tu yang kena makan. Ibu yang kena makan. Tapi kalau 1 tahun dia tak pernah ambil susu ibu pun, bergantung pada susu lembu. Saya cadangkan ambil Alopecia untuk bantu daripada apa? Sistem ni, daripada usus. Kau perasan tak kadang-kadang kita bagi anak air susu, air putih kan? Kadang-kadang air sirap. Selain daripada air susu, kadang-kadang air Milo. Bagi dia air buah-buahan, masukkan Alopecia kita. Macam mana ukuran dia? Kalau umur baru 1 tahun, ambil 30 ml, penuhkan dalam 50. 30 tambahkan air. Atau dia nak minum direct, is okay. Kena ada benda tu sebab dia minum susu lembu. As knowledge saya, sebab dulu saya memang mengkaji benda ni, that's why saya memilih untuk breastfeed anak saya 100% sampai umur dia 2 tahun. Kalau saya tak ada susu, saya cuba ikhtiar untuk perbanyakkan susu badan. Salah satunya produk untuk ibu untuk banyakkan susu badan adalah minyak ikan, Pamustin, Soya Forever Life, Nectar, benda tu semua dia kena makan. Kalau yang 1 tahun dia terpaksa, mak dia dah tak ada susu daripada dulu dah tak bagi susu lembu, dia kena bagi Alopecia sebab dalam susu tepung dia susah nak dihuraikan tau, seperti susu manusia. Dia lain. Susu haiwan dengan susu manusia lain. Jadi bila dia nak hadamkan, kadang-kadang perasan tak anak kita sembelit bila minum susu tin. Sebab enzim yang ada dekat susu tak sama dengan enzim susu ibu. Jadi dia perlukan Alopecia sebagai asas untuk membantu anak ni berak keras. Tak susah nak membuang disebabkan susu lembu ni kadang-kadang. Ada yang kes-kes tak boleh nak berak. Kemudian absorbency dah boleh bagi kat dia. Tapi jangan 5-6 biji, bagi sebiji boleh, patahkan 2. Okey. Nyonyot. Sebiji tu patahkan 2, dia ambil setengah pagi, setengah ni. Ini bagi yang tak ambil 100% breastfeeding daripada mak. Kalau full breastfeeding kat mak, itu nutrition sudah cukup. Jimat mak dia. Cuma mak lah yang kena makan. Okay. Yalah. Okey. Daripada Lin kat sana, kalau anak jenis tonsel besar, ada treatment tak? Umur berapa? Tongsil besar. Lin, anak umur berapa? Okey, lagi satu ni Sufian. Dalam 12 tahun. Anak umur 12 tahun. 12 tahun, tongsil. Tongsil ni dia asyik-asyik demam, betul tak Puan? Okey, benda ni masalah imun. So bila umur 12 tahun, starting bagi dia aloe vera gel. Sebab dia dah besar. Kalau dia tak nak, kita pujuk dia tak nak, boleh bagi Alopecia. Okey, bila kita cerita sistem imun, kita kena tingkatkan dengan aloe vera gel. Masalah penghadaman dia ni. Pemakanan dia satu lagi, kena check. Kemudian kena ambil absorbency, B-propolis. Lagi satu, bagi dia minyak ikan, tapi minyak ikan tak perlu banyak macam orang dewasa sebab saya perlukan pengaliran darah. Bagi dia madu sebab saya ada testimoni tongsil ni, dia satu lagi, obat gigi tolong tukar. Obat gigi walaupun nampak macam simple obat gigi forever is very very marvelous. Memang best. Jangan pakai obat gigi kat luar. Orang tongsil kena pakai obat gigi forever. Bukan pasal saya menjual tapi based on experience dan knowledge as a supplement punya manfaat yang ada dekat dalam tu. So dekat dalam obat gigi ada B-propolis. So dia boleh bantu bunuh kuman. So anak gosok gigi, lepas dah bersih, dah komo, ambil sikit telan. Dan kalau masih lagi problem, bancur dekat air suam, ambil sikit je, kacau, ambil sikit obat gigi tu, kacau masuk dekat air biar dia larut. So dia komo macam apa, Listerine Listerine yang komo-komo air tu apa benda? Listerine. Listerine. Komo keluar kan. Kalau dia berani, benda tu boleh telan. Itu yang saya ajar dekat saya punya kawan. Alhamdulillah. Tetapi jangan dia ambil obat gigi je. Ambil untuk dalaman,
macam aloe vera, B propolis, adsorbent C dengan minyak ikan. Kalau tak ada minyak ikan tak apa, kalau ada lagi bagus. Lagipun dia umur 12 tahun untuk kuatkan daya ingatan. Kemudian nak bantu pengaliran darah. Sebab pengaliran darah yang bagus membantu nutrition tu dapat disebarkan dengan lancar. Ingat tak segitiga triangle? Segitiga triangle saya lebihkan kepada immune sebab masalah tongsil tu lah. Imunisasi dia kurang. Kemudian puan dari segi pemakanan, tolong stop ayam. Ayam tolonglah. Ayam kita dah tak sama macam ayam dulu. Ayam ni kena paksa gemuk. Dia tak boleh nak buat apa sebab dia dah kena enjit. Jadi bila dia dipaksa enjit, bila dia dienjit, seluruh sistem badan dia terpaksa gemuk. Hormon tu menyebabkan dia cepat gemuk daripada sistem dia yang asal. Jadi dia tak cukup nutrition. Dan kemudian apabila nak elakkan daripada jangkitan kuman daripada ayam yang lain, dia orang vaksin. Dia suntik untuk bunuh kuman. Jadi benda-benda ni semua masuk dekat badan anak kita. Badan kita, badan anak kita. So kalau kita tak kuat imun, dia akan jadi alahan apa? Masalah imun, masalah kulit, masalah eczema, gatal-gatal, alah sana, alah sini. Ayam tu stop lah. Kemudian dari segi pemakanan, bagi dia keseimbangan nutrition. Sayur, buah, kena anukan. Secara tak langsung, suplemen kita, suplemen yang kita makan tu untuk bantu melengkapkan apa yang tak cukup dia makan ni. Nampak tak? Dia punya proses tu. Jangan dia makan suplemen, pemakanan yang sayur, buah, benda tu dia tak jaga. Sebab tu jadi lambat nak baik lah. Nanti dia kata kenapa tak pulih. Sebab apa? Benda yang kita makan hari-hari tu pun kita tak kontrol. So, ayam stop. Lepas tu banyakkan sayur, buah. Jaga makan anak-anak. Okay, semoga dia cepat sembuh. Okay, next. Okey, daripada Sufian, bolehkah anak-anak bagi makan kek dan air manis yang dicampur air masak tapi dalam kualiti yang sedikit sebab selama ni saya takut nak bagi anak makan manis sebab takut gigi rosak dan hyperaktif. Okay, that's why kita kata gula yang terlebih atau berlebihan sebab apa dia bisa jadi hyperaktif? Sebab penggunaan gula putih. Kan? Memang ramai ibu-ibu atau ayah sekali takut hyperaktif disebabkan apa? Penggunaan gula. Sebenarnya gula putih tu yang kita takut tu. Jadi kalau kita nak bagi anak, boleh. Tapi kita sendiri kena bagi jadual. Kalau dia dah makan kek, dia tak boleh hari-hari. Kalau dia nak makan, jangan dia makan sampai terlalu banyak. Kita kena kontrol. Lepas tu untuk balance kan kita kena bagi dia air masak, air putih dengan banyak. Supaya dia dapat balance. Sebab kita tak boleh menyekat daripada dia nak makan kek. Tapi kita kena make sure, kena jaga supaya dia tidak ambil melebihi. Kita kontrol. Bagi sikit, it's okay. Kalau nak lebih okay, mak ada sini masak kek. Tapi make sure gula yang dia pakai itu adalah brown sugar. Kurangkan sukatan manis dia. Boleh letak soya forever light kita. Sebab benda-benda ni yang boleh membantu ke arah pemakanan yang sihat lah. Alright? Okay. Next. Belum ada lagi kat sana. Okay, kalau belum ada lagi, kita habis sampai di sini sajalah. Is it okay? Alhamdulillah, rasa dah 1 jam setengah. Semoga ilmu ni bermanfaat dan saya mengharapkan kalau dapat kita ambil gambar lepas ni sama-sama. Kemudian you all rebranding dekat dalam Facebook, rebranding kat Facebook supaya ini adalah salah satu teknik kita buat benchmark ataupun rebranding dekat dalam apa orang panggil media sosial supaya diorang nampak kita adalah leader yang sentiasa upgrade ilmu. Dan bila ada ilmu, diorang mesti seronok lah nak berniaga, berurusan atau bertanya pasal produk yang kita. Kemudian nanti slide saya akan bagi pada leader. So slide-slide ni you all boleh gunakan sebagai salah satu konten untuk you all cerita dekat dalam you all punya Facebook page atau dekat Insta.
apa Soalan Kak nutrition Zana. yang penting untuk kanak-kanak, ya? Ada soalan ni dia daripada Aidatun, dia kata boleh ke kita ganti dengan ayam organik? Make sure ayam organik tu betul-betul organik. Sebab ramai kata organik tapi kita kena make sure. Tak ada halangan kalau dia betul-betul. Sebab sekarang ni rata-rata dah organik. Tapi kat mana organik tu kena make sure lah. Macam saya makan ayam organik kan. Saya dapati isi dia tak seperti ayam biasa. Ayam biasa tu masak sekejap dia, kalau lama sangat dia lerai. Kalau organik dia macam tough. Jadi kita kena kaji sendiri sumber organik. Kalau dia okay, it doesn't matter, boleh makan. Kalau dapat ayam kampung lagi wow. Lagi best. Jadi kesimpulan dia boleh, tapi kita kena kaji sumber organik yang dinyatakan supaya bila masuk kat badan kita bagus. Sebab dia salah satu organik dia tak ada dia tidak menggunakan hormon. Tapi diorang masih menggunakan makanan dedak. Tak boleh lari, dedak. Yalah. Kan? Even kampung pun dah pakai dedak. Cabaran kita dekat dedak tu apa dia letak? Apa dia letak? Okay. So okay, kalau macam tu kita ambil gambar, jom. Kita ambil gambar. Yang bagi alupis ya. Alupis. Nampak alupis. Ni nektar. Gelas alupis. Okey. Get ready Sekejap. Ini je ada ni. Nanti gambar ni masuk dekat dalam YouTube, dekat media sosial tau, upload kan. 1, 2, 3. Okey. Sekejap. Fadila belum ready. Okey, yang first yang pertama 1, 2, 3. Okey. Okey, jap. Oh, kita ada CBM PIDA dalam ni. Sekejap ya. Sekejap, saya masukkan dalam grup jap. Okey, ni yang pertama. Dia ada 4 tau. Okey, next. Yang kedua. Okey, orang kedua get ready. Kat sini ada Ayuni, Amira. Okey, saya ambil gambar. Dia tak ni. Kita ada lebih kurang 80 orang dalam ini. Dua, Ana. Yang ketiga pula. Yang ketiga. Yang last, Okay. Oh, okay. Alright. Ini yang terakhir. Sekejap. Okey, alhamdulillah. So berakhirlah kelas kita hari ni. Saya minta maaf sekiranya tersalah kata, tersalah bahasa. Kalau nak tahu tentang stok Forever Kid, you all refer dekat leader-leader sebab dia tak ada dekat pasaran Malaysia. But it's very nice. Cubalah Forever Kid, memang best, marvelous. So jumpa lagi. Hari ni tak menyanyi pula, nanti saya sediakan lagu nanti. Okay, jumpa lagi. Terima kasih kepada MC hebat saya, Fazila. Puan Fazila, dan terima kasih CBM PIDA kat sini, CBM PIDA ada. Siapa lagi? Manager Nurul Baiti dan semua rakan yang ada kat dalam ni. So saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kiraan 5 kita akan akhiri kelas ni nanti. Okay. Bye. Assalamualaikum. Thank you Kak Zana. Bye. Selamat malam. Allah, hebat Kak Zana. Love you Kak Zana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Rindu ke Kak Zana? Thank you.